Rangkuman Spotlight hari ini. Perbualan lucah, Wahab saman Cikgu Bat tuntut RM5 juta. Angkatan Muda Keadilan AMK gesa keadilan segera usah politikan isu P-Hailing. Bantuan SARA bermula 22 Januari 2024, banyak tambah baik akan datang. Permohonan geran program belia dan sukan kini dibuka. Bekalan air Sabah, TPM arah 2 kementerian tangani dalam 2 minggu. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Hanani Dahmirah dalam Spotlight Keadilan. Hari ini, 29 Januari 2024. Kita mulakan berita dengan segmen tangkis fitnah. Perbualan lucah, Wahab saman Cikgu Bat tuntut RM5 juta. Bekas penolong pegawai Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani menyaman Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin bagi menuntut ganti rugi RM5 juta berhubung penyebaran video yang didakwa mengandungi perbualan lucah. Abdul Wahab selaku plaintiff memfailkan writ saman fitnah terhadap Badrul Hisham yang juga dikenali sebagai Cikgu Bat selaku defendant pada 22 Disember 2023 di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi. Tindakan saman itu susulan penyebaran video yang didakwa mengandungi perbualan lucah memaparkan plaintiff dan individu yang kelihatan seperti bekas Ketua Pengarah JKOM Dr. Muhammad Agus Yusof. Dalam saman itu, Abdul Wahab menuntut RM5 juta sebagai ganti rugi tebuk dan teladan serta perintah mahkamah untuk memaksa defendant mengeluarkan kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu daripada semua platform media sosial dan menghalang defendant daripada mengulangi kenyataan tersebut. Sebelum ini, rakaman video berdurasi 3 minit dalam laman Facebook yang tular sejak 17 November 2023 menjadi topik hangat di media sosial. Berikutan terdapat individu mirip Muhammad Agus bersama seorang lelaki. Beralih ke segmen Buletin Keadilan. PRN Sabah, keadilan pensiangan sokong kerjasama sasar kemenangan besar. Keadilan Sabah bersedia bekerjasama dengan mana-mana komponen parti dalam kerajaan madani bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Sabah yang mungkin diadakan seawal hujung tahun ini. Ketua Cabang Keadilan Persiangan, Raymond Anwar berkata, keputusan itu diperoleh hasil mesyuarat pertama keadilan cabang berkenaan bagi tahun ini. Jelas Raymond, kerjasama itu adalah bagi menyokong usaha yang digerakkan Perdana Menteri untuk memperbaiki ekonomi negara dan noktahkan kemiskinan di Malaysia khususnya di pedalaman Sabah. Tambah beliau, dengan kemenangan besar pada PRN Sabah, ia pasti memudahkan pelaksanaan MA63 Perjanjian Malaysia 1963 yang dapat dilakukan sesuai dengan komitmen PMX serta Kerajaan Perpaduan. Dalam hal berkaitan, pada 13 November tahun lepas, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji Nur tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN Sabah diawalkan. Presiden Gagasan Rakyat Sabah ataupun Gagasan Rakyat berkata tempoh tamat penggal pentadbiran bagi Kerajaan Negeri GRS PH Plus adalah pada Oktober 2025. Berita seterusnya. Angkatan Muda Keadilan AMK gesa keadilan segera usah politikan isu P-Hailing. Pengarah Strategi Angkatan Muda Keadilan Malaysia, Brian Ng Yih Min, baru-baru ini mengeluarkan kenyataan media menggesa rundingan dan perbincangan jika terdapat sebarang perubahan yang memberi impak kepada kepentingan penunggang P-Hailing. Baru-baru ini, syarikat GrabFood telah mengumumkan perubahan kadar bayaran bagi penunggang P-Hailing yang menyebabkan keresahan di kalangan para penunggang yang mendapati kadar bayaran mereka merosot berbanding dengan sebelumnya. Perubahan ini dikenakan tanpa sebarang perundingan terlebih dahulu dengan para penunggang, walaupun sebelum ini GrabFood sering menggelar mereka sebagai partner atau rakan perkongsi. Tegas beliau, pentingnya transparansi dan keadilan dalam hubungan syarikat dengan penunggang ditekankan. GrabFood perlu menjalankan tanggungjawab mereka sebagai majikan yang prihatin dalam usaha memastikan kebajikan rider terjamin dan bukan hanya menitik beratkan keuntungan sebagai pemain industri. Dalam masa yang sama, beliau turut menafikan kenyataan dangkal Wan Ahmad Faisal yang mendakwa pengurusan Grab di bawah Kementerian Kewangan.
Tegas beliau, AMK telah bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak penunggang piheling dan mereka sama sekali mengecam tindakan hipokrit Wan Ahmad Faisal yang jelas menunggang isu ini tanpa menyemak fakta sebenar demi kepentingan politik. Sehubungan itu, Kerajaan Madani telah mengambil inisiatif progresif dengan mengadakan perjumpaan bersama syarikat piheling dan NGO penunggang piheling. Saya membesar pada tahun 90-an. Jadi Rakan Muda ni adalah identiti ataupun jenama yang sangat kuat pada waktu itu. Apa saja aktiviti, kalau kita tengok dekat mana-mana pun ada Rakan Muda. Saya ingat waktu itu saya diperkenalkan kepada Rakan Muda dekat sekolah. Maksudnya ada program-program yang melibatkan oleh komuniti-komuniti penggerak-penggerak Rakan Muda ni yang masuk ke sekolah-sekolah. Termasuklah buat mural, aktiviti-aktiviti kebudayaan dan sebagainya. Itu antara pengalaman lah yang saya ingat sedikit sebanyak. Program Rakan Muda yang kita beri nafas baru kali ini adalah sebuah program Rakan Muda yang kita nak jadikan sebagai flagship lagi sekali oleh Kementerian Belia dan Sukan, dan kita nak bagi tumpuan kepada seluruh lapisan belia yang ada minat berbeza-beza ni. Jadi 10 bentuk aktiviti ataupun 10 cabang rakan-rakan muda ini akan kita aktifkan daripada desa ke bandar, semua tempat, supaya semua orang ada platform untuk mereka berpartisipasi. Itu antara perancangan terbaru, dan kita pastikan 10 cabang rakan muda ini adalah yang boleh menepati minat terutama golongan muda. Dia mudah saja, sesiapa saja yang berusia antara 15 ke 30 tahun boleh sertai Rakan Muda. Kita ada banyak minat, kita ada kawan-kawan yang sama minat dengan kita. Kita nak buat aktiviti yang berkaitan dengan minat kita. Jadi inilah dia tempat sekurang-kurangnya untuk anda explore dan kembangkan lagi bakat atau minat anda dalam satu-satu bidang. Jadi Rakan Muda adalah jawapan yang anda cari. Harapan saya adalah semua orang sertai Rakan Muda. Saya bolehlah, saya pun akan sertai. Ada beza umur sikit lagi. Okey? Jumpa dalam program Rakan Muda. Selanjutnya dalam segmen Buletin Kerajaan Perpaduan. Bantuan sara bermula 22 Januari 2024, banyak tambah baik akan datang. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan program subsidi bersasar sumbangan asas rahmah SARA kembali bermula secara berperingkat bermula 22 Januari 2024. Menerusi perkongsian di Facebook, Anwar berkata program SARA telah ditambah baik dengan peruntukan melonjak lebih 5 kali ganda kepada 700 juta ringgit berbanding 130 juta ringgit pada tahun lepas. Menurut Perdana Menteri, peruntukan yang lebih besar kali ini membolehkan kerajaan menambah jumlah penerima kepada 700,000 ketimbang 210,000 pada tahun lalu. Tambah beliau, jumlah bantuan juga dinaikkan sehingga RM1,200, seganda jumlah daripada tahun lepas. Menurut beliau lagi, transformasi ekonomi Malaysia bermula dengan mengangkat darjat rakyat. Justeru penambahbaikan program SARA merupakan langkah awal untuk menangani kesenjangan kekayaan serta membina sebuah masyarakat yang inklusif seperti didambakan dalam kerangka ekonomi madani. Kerajaan juga katanya akan mengumumkan lebih banyak penambahbaikan kepada bantuan lain bagi mengangkat ekonomi golongan rentan dan menjunjung prinsip kesaksamaan. Berita seterusnya, permohonan geran program belia dan sukan kini dibuka. Kementerian Belia dan Sukan KBS membuka permohonan geran dan dana bagi penganjuran program dan aktiviti pembangunan belia dan sukan sebagai usaha untuk memperkasa bidang tersebut. Menerusi kenyataan pada Jumaat lalu, KBS memaklumkan usaha itu untuk melibatkan semua pemegang taruh berkaitan seperti badan sukan, pertubuhan belia, pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO dan entiti swasta atau korporat secara inklusif. Jelasnya komitmen itu turut merangkumi penyertaan atlet yang mewakili Malaysia ke kejohanan-kejohanan sukan bertaraf antarabangsa, seterusnya memberi impak kepada negara. Menurut kenyataan itu, KBS telah menyediakan beberapa dana untuk diakses oleh pemegang taruh demi kemajuan dan pembangunan belia dan sukan.
Inisiatif itu antara lain adalah kumpulan Wang Amanah Sukan Negara ataupun KWASN, iaitu geran bagi menganjurkan program dan aktiviti berkaitan sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, termasuk penyertaan atlet dalam kejohanan bertaraf antarabangsa. Selain itu, geran padanan sukan ataupun GPS dengan pemberian maksima 50% atau tidak melebihi RM1 juta bagi menganjurkan program dan aktiviti pembangunan sukan. Ia termasuklah penganjuran acara sukan di bawah kategori prestasi tinggi, spesifikasi tinggi dan berimpak tinggi di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa yang dilaksanakan di dalam negara. Permohonan dana dan geran boleh dibuat melalui laman web Kementerian Belia dan Sukan. Berita selanjutnya, KKDW bantu penduduk kampung daftar padu secara manual. Kementerian Kemajuan Desa Wilayah KKDW akan mengeluarkan borang bagi membolehkan rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan luar bandar dapat mendaftar di dalam sistem pengkalan data utama iaitu PADU. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pencetakan borang itu dibuat setelah mendapat permohonan daripada penduduk di kawasan luar bandar yang meminta kerajaan supaya pendaftaran secara manual turut diadakan selain pendaftaran secara terus di dalam laman sesawang sistem tersebut. KKDW akan bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi supaya penduduk luar bandar boleh juga mendaftar secara manual memandangkan subsidi bersasar akan dilaksanakan tidak lama lagi. Pada masa sama, beliau akan meminta Jabatan Kemajuan Masyarakat ataupun KEMAS dengan Ketua Kampung untuk turut sama membantu golongan tersebut mendaftar di dalam sistem pengkalan data berkenaan. Berita selanjutnya. Bekalan Air Sabah TPM arah 2 kementerian tangani dalam 2 minggu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mahu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Kementerian Kerja Raya berbincang mencari kaedah penyelesaian terbaik berhubung isu bekalan air Sabah terutama melibatkan projek loji rawatan air ataupun LRA Telibung Fasa 2 dekat Tuaran. Mengarahkan perkara itu, Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam berkata, kedua-dua kementerian terbabit perlu mengadakan perbincangan bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Air Negeri Sabah dalam tempoh 2 minggu ini. Tidak hanya mencari penyelesaian isu berbangkit termasuk dalam aspek perpaipan, Fadilah berkata perbincangan itu perlu dilakukan bagi membolehkan pasukan teknikal mengemukakan anggaran kos tambahan diperlukan agar dapat diangkat semula untuk perhatian Kerajaan Persekutuan. Rakan muda, rakan muda, oh yeah. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Beralih ke segmen Buletin Rakyat. Agung rasmi sawah skala besar di Pekan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada 22 Januari lalu berkenan merasmikan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB ala Sekincan di Kumpulan Pengguna Air KPA Permatang Durian Skim Mercung di Pekan. Hadir sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang mengetuai barisan kepimpinan kerajaan negeri. Pada majlis itu, Seri Paduka turut berkenan meluangkan masa melawat pameran selain melihat gimik penanaman ala Sekincan serta mengemudi jentera menanam padi. Smart SBB ala Sekincan merupakan model baru menerapkan amalan pertanian berhasil tinggi dengan mempraktikkan pengetahuan sikap dan amalan yang dilancarkan pada Mei 2023. Program itu antara lain bermatlamat meningkatkan pendapatan pesawah melalui peningkatan produktiviti dengan mengaplikasikan amalan penanaman padi terbaik di kawasan Sekincan, Selangor. Selain mengeluarkan padi lebih bersasar menerusi pembangunan kawasan secara berkelompok. Di Pahang, model baru itu dikawal selia oleh Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Pekan bersama sebuah syarikat peneraju di Skim Mercung.
mempunyai keluasan keseluruhan sekitar 4,134 hektar dengan seramai 1,716 pesawah. Berita seterusnya. Inflasi Malaysia kekal 1.5% pada Disember 2023. Kadar inflasi keseluruhan Malaysia kekal 1.5% pada Disember 2023 dengan mata indeks berada pada 131.2 mata berbanding 129.2 mata pada bulan yang sama tahun sebelumnya, kata Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata, berlaku peningkatan yang perlahan dalam restoran dan hotel, pelbagai barangan dan perkhidmatan serta makanan dan minuman bukan alkohol. Kumpulan utama lain yang menunjukkan peningkatan adalah kesihatan dan pengangkutan. Inflasi keseluruhan secara tahunan pada 2023 meningkat 2.5% berbanding 3.3% pada 2022. Bagi perbandingan dengan negara-negara terpilih, inflasi di Malaysia iaitu 1.5% adalah lebih rendah berbanding Filipina iaitu 3.9%, Vietnam 3.6%, Amerika Syarikat 3.4%, Korea Selatan 3.2%, manakala zon Eropah 2.9% dan Indonesia 2.6%. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum mengakhiri laporan Spotlight malam ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Ke laut dalam menangkap ikan, samudra kaya sumber negara. Ekonomi negara sama-sama ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran bersama. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Hanani Damirah. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.